Program penggajian dan penempatan semula parti dilaksana bermula 15 Februari ini. SKM mereman 2 individu muat naik kandungan jelik di laman sosial. Kawal penularan virus Zika, pemantauan serta saringan di semua lapangan terbang antarabangsa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Farhatul Asyati Osman. Ini N5 edisi Jumaat 5 Februari 2016. Laporan lintas langsung negeri-negeri bakal dimulakan bersama Adrian Soidi di RTM Sabah, di Kelantan bersama Suzila Idayu Yaakob dan kemudian ke Sarawak bersama Amran Tut dan akhir sekali bersama Nur Aziah Ahmad di RTM Perlis. Semuanya seketika nanti kekal bersama N5. Fasa pertama program penggajian dan penempatan semula pendatang asing tanpa izin parti bakal dilaksanakan di seluruh negara bermula 15 Februari ini. Pelaksanaannya akan dibuat dalam tempoh 3 bulan secara dalam talian bagi memudahkan urusan majikan semua sektor. Dalam masa sama, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pengenalan program itu dapat mengelakkan mereka ditipu ejen pekerja asing. Juga bertujuan memberi peluang kepada parti yang bekerja secara haram di negara ini untuk diberikan permit kerja yang sah. Oleh kerana pihak majikan telah memohon kepada pihak kerajaan supaya pekerja-pekerja ini diberikan peluang untuk terus bekerja, mereka telah menyatakan kesanggupan untuk memohon secara resmi kepada pihak kerajaan. Maka kerajaan melalui KDN telah memutuskan untuk melakukan permohonan penggajian secara talian ini dan majikan boleh memohon terus melalui talian online application tanpa melalui ejen-ejen pekerja asing. Program antara lain membolehkan kerajaan mengetahui angka sebenar parti di negara ini untuk tujuan pemantauan. Ketika ini dianggarkan kira-kira 2 juta pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen. Pelaksanaan itu diputuskan selepas mengambil kira pengumuman pengubahsuaian bajet 2016 28 Januari lalu. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri menyatakannya selepas menyampaikan amanat 2016 kepada warga kementerian dan pelancaran buku dasar keselamatan dalam negeri di Putrajaya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menahan 2 lelaki yang disyaki memuat naik kandungan jelik di media sosial Disember tahun lepas. 2 lelaki masing-masing berusia 26 dan 57 tahun itu direman dalam serbuan yang dijalankan di Alustar dan Kota Baharu awal minggu ini. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, SKMM menjelaskan peralatan komunikasi milik suspek juga telah disita bagi membantu siasatan. Penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan merupakan satu kesalahan seperti yang termaktub dalam Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ini termasuk menghantar apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain. Sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Seorang perompak putus pergelangan tangan kiri ketika bergelut dengan seorang peniaga dalam kejadian cubaan 2 individu untuk merompak sebuah kedai sebeneka di Jalan Lunas, Kilang Lama, Kulim semalam.
Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Abdullah Arshad mengesahkan kejadian berlaku pada 7.45 minit malam. Kedua-dua suspek yang memakai topi keledar dan menutup muka meluru masuk ke dalam kedai dengan masing-masing memegang sebilah parang panjang dan sebilah pisau. Bagaimanapun suspek yang memegang senjata parang meluru ke arah ibu mangsa berusia 50-an yang berada di kaunter wang sambil mengugut untuk menyerahkan wang. Manakala seorang lagi suspek mengacukan pisau ke arah anak mangsa. Berang dengan tindakan kedua-dua suspek itu, anak mangsa yang berusia 20-an terus meluru ke arah suspek yang mengacukan pisau dan berlaku pergelutan. Mangsa sempat mengambil parang dalam kedai lalu bertindak melibas dan terkena tangan kiri suspek sehingga putus. Suspek bagaimanapun ditahan beberapa jam selepas kejadian. Ekoran mahu mendapatkan rawatan di salah sebuah klinik berhampiran. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. 3 kemalangan jalan raya yang berasingan pagi tadi telah mengakibatkan laluan ke Bandar Labuan mengalami kesesakan teruk. Menurut Ketua Polis Labuan, Superintendent Azhar Othman, kemalangan pertama berlaku di jalan utama ke bandar iaitu di Jalan Tun Mustafa Simpang Jalan Kolam pada pukul 7 pagi melibatkan 7 kenderaan. Sebuah kenderaan dari arah bandar menuju Pohon Batu telah terbabas ke arah bertentangan lalu merempuh 6 kenderaan. Kejadian berasingan melibatkan 2 kenderaan di simpang lampu isyarat Kinabenua dan kemalangan melibatkan sebuah kereta dan motosikal di Jalan Sungai Keling. Kedua-dua jalan berkenaan merupakan jalan alternatif menuju ke bandar. Walau bagaimanapun, tiada sebarang kecederaan serius dilaporkan. Kesesakan berlaku akibat pengguna jalan raya yang memandu dengan perlahan untuk melihat kejadian kemalangan. Sempena musim perayaan ini juga, pengguna jalan raya dinasihatkan untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Baik, seterusnya kita berlintas langsung ke Sabah bersama Adrian Soidi. Adrian, silakan. Terima kasih Farhatul. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini memerintahkan 19 daripada 30 individu yang didakwah terlibat dalam pelbagai kesalahan berkaitan pencerobohan Tan 2 Lahad Datu Februari 2013 untuk membela diri pada tarikh perbicaraan yang ditetapkan 22 Februari ini. Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu Stephen Chung membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap 19 tertuduh iaitu 16 daripadanya merupakan warga asing Filipina dan 3 lagi warga tempatan. 3 daripada mereka juga diubah pertuduhan daripada menganggotai kumpulan pengganas kepada menyokong kumpulan pengganas. Semua tertuduh didakwa di bawah 1 hingga pelbagai pertuduhan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA iaitu menganggotai kumpulan pengganas dan melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, 11 individu lain yang dibebaskan daripada pertuduhan masih ditahan reman mengikut Seksyen 30-1 SOSMA untuk membolehkan pihak pendakwa membuat rayuan terhadap keputusan mahkamah. Pihak pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar, manakala Peguam Bela Datu N. Sivanathan yang dilantik Kerajaan Filipina. Seawal 6 pagi, kawasan Jabatan Penjara Sabah yang menempatkan Mahkamah Tinggi dikawal ketat pengawal penjara dan anggota polis berpakaian seragam tempur. Jalan menghala ke kompleks penjara juga disekat polis sejauh 20 meter di kedua-dua hala, manakala bilik perbicaraan dipenuhi anggota polis dari cawangan khas dan sepasukan anggota memakai jaket kalis peluru yang tertera perkataan polis. Berikut adalah kronologi insiden pencerobohan kumpulan bersenjata suluh di kampung Tan 2 Lahad Datu yang mengorbankan 8 anggota polis dan 2 tentera dalam operasi daulat hampir 3 tahun lepas. Pada 9 Februari 2013, kumpulan penceroboh memasuki perairan negara menggunakan bot pancung dan berkumpul secara berperingkat di Felda Sahabat 17, Kampung Tan 2 Lahad Datu.
Pertempuran tercetus antara pasukan keselamatan dan sekumpulan kecil kumpulan penceroboh pada 1 Mac 2013 ketika kumpulan terbabit cuba keluar daripada kepungan polis di Kampung Tanduo, menyebabkan 2 anggota pasukan keselamatan terkorban serta 3 lagi cedera. 12 penceroboh bersenjata turut terbunuh. Pada 5 Mac, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu kenyataan mengumumkan pelaksanaan Ops Daulat bagi menjaga maruah dan kedaulatan negara. Sementara itu, pada 7 Mac, Perdana Menteri melawat Lahad Datu dan mengumumkan pembentukan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom yang meliputi wilayah pantai timur dari Kudat ke Tawau, termasuk daerah Sandakan, Sempurna dan Lahad Datu. Pada 8 Mac tahun yang sama, Ketua Polis Negara ketika itu, Tan Sri Ismail Omar menyatakan lebih 50 individu yang disyaki mempunyai kaitan dengan penceroboh militan itu ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Rentetan peristiwa ini, 30 individu melibatkan 27 warga Filipina dan 3 penduduk tempatan yang menghadapi 1 hingga pelbagai pertuduhan menganggotai kumpulan pengganas dan melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong didakwa di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang berlangsung di Jabatan Penjara Sabah. Mereka juga dituduh merekrut anggota untuk menyertai kumpulan pengganas atau secara sengaja melindungi individu yang mereka tahu ialah anggota kumpulan pengganas. Perbicaraan selama 239 hari sejak 6 Januari 2014 hingga 5 Januari tahun ini dilakukan di hadapan Hakim Stephen Chung. Sukau yang kini dalam pembangunan sebagai Pekan Baharu Sukau akan menjadi sebuah daerah kecil menjelang tahun 2020. Perkembangan itu dimaklumkan Wakil Rakyat Sukau Datuk Sadi Abdul Rahman selepas lawatan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman ke Pekan Baharu Sukau. Ketua Menteri telah memberi satu harapan baru dalam kita nak membangun Sukau sebagai Pekan Baru atau seterusnya menjadi daerah kecil menjelang tahun 2020. Saya nampak reaksi yang amat positif. Dia menunggu tahun 2020 itu diumum sebagai daerah kecil. Menurut Datuk Sadi, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan turut diminta mengkaji dan mempertimbangkan Sukau untuk memiliki pentadbiran sendiri, iaitu Pejabat Daerah Kecil Sukau menjelang 2020. Ketika ini, 2 mercu tanda baharu Sukau iaitu Masjid Tun Juhar dan Dataran Pekan Baharu Sukau giat dibina di kawasan seluas 100 ekar yang diperuntukkan bagi rancangan Pekan Baharu Sukau. Datuk Sadi turut memberitahu Masjid Tun Juhar yang dibina dengan kos RM5 juta dijangka siap Oktober tahun ini, manakala Dataran Pekan Baharu Sukau yang siap akhir tahun lalu dijadual dirasmikan 28 Februari ini. Setakat ini, Pekan Baharu Sukau telah dilengkapi kemudahan asas lengkap iaitu jaringan jalan raya, bekalan elektrik dan air bersih selain sebuah bangunan kedai milik Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEPCO. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Adrian langsung dari Sabah sebentar tadi. Dan di Kelantan pula, kami bawakan isu permasalahan rakyat susulan perubahan cuaca yang tidak menentu baru-baru ini menyaksikan paras air sungai naik mendadak dan berlaku limpahan di beberapa daerah termasuk di Tumpat. Keadaan itu menyebabkan ramai petani mengalami kerugian apabila air Sungai Golok membanjiri sawah mereka. Dan turut dimuatkan inisiatif NGO Yadim dan KPTM membantu pesakit kronik. Perinciannya bersama rakan penyampai Suzila Idayu Yaakob langsung dari RTM Kelantan, Kota Baru. Silakan Suzila. Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, limpahan air Sungai Golok ke Bendang sejak beberapa hari lalu menyebabkan kira-kira 50 pesawah mengalami kerugian lebih RM50,000 berikutan benih yang ditabur rosak. Daripada jumlah tersebut, seramai 30 petani terdiri daripada pengusaha di bawah projek Bidang Ekonomi Utama Negara NKEA. Difahamkan setiap petani mengalami kerugian antara RM1,000 hingga RM3,000 termasuk upah membajak, benih dan racun untuk membunuh siput gondang mas.
Lebih menyedihkan apabila petani mengadu tiada apa yang dapat dilakukan selain menunggu sehingga air surut dalam tempoh seminggu. Bendang yang digenangi air sedalam 0.3 meter itu termasuk bendang Kajang Sebidang, bendang Teluk Jering, bendang Kubang Sawa, bendang Gelang dan bendang Kajang Sebidang Hilir. Petani-petani kita ni mengalami kerosakan anak padi ni, anak padi kecil lagi ni kah. Jadi tergelar pula ni kemungkinan ni lambat surut juga lain ni nya. Adik saya tabur tu dalam 60 ngapit dah saya tabur je. Jadi selai belakang lah. Tak tahu dah surut air ni lagu mana. Ya, kami dah ambil kehabisan padi benih lah. Nak tabung pihak untuk kali yang kedua ni. Jadi kalau ada batu ko, sapuk-sapuk daripada badai-badai kanu lain ko, alhamdulillah lah. Berikutan musibah itu, para petani ketiadaan modal untuk membeli benih baru serta racun sementara menunggu untuk musim penanaman padi seterusnya. Justru mereka merayu bantuan daripada pihak-pihak yang berkenaan mengatasi masalah yang dihadapi mereka. Kami berusaha mendapatkan respon Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kedah berhubung masalah pesawah yang kerugian ribuan ringgit di tempat ini. Pengerusi Kedah Dato' Alwi Cik Ahmad memberi jaminan akan menghulur bantuan melalui peruntukan tabung bencana alam. Memandangkan kesemua pesawah merupakan peserta di bawah program NKEA, mereka layak menerima bantuan kerosakan yang dialami menerusi tabung bencana alam yang diusahakan Kedah. NKEA adalah projek estet padi secara pengurusan berpusat, bermatlamat menambah baik produktiviti dan hasil padi yang diusahakan pesawah. Kalau ada banjir, adalah kerosakan. Ada kerosakan, kadar kawasan kenalah estimate apa yang rosak. Kemudian kena lapor balik kepada ibu pejabat dan bagi maklumat kepada saya. Buat masa ini saya tak dapat laporan yang jelas daripada pegawai-pegawai saya. Beliau yang ditemui RTM di Kota Baru bagaimanapun memberitahu belum menerima sebarang laporan berhubung kejadian itu. Namun akan segera mendapatkan maklumat lengkap dan terperinci mengenai permasalahan tersebut daripada pegawai Kedah di jajahan terlibat. Wakil Kedah dan pegawai jajahan akan turun padang dalam masa terdekat bagi memastikan bantuan disalur kepada 50 petani terbabit. Dalam perkembangan lain, sepasang suami isteri warga emas yang menghidap penyakit angin ahmar sejak 3 tahun lalu teruja dengan kehadiran sukarelawan Kolej Politek Mara KPTM Kota Baru di kediaman mereka di Kampung Priok, Cabang 4 Tumpat. Kehadiran sukarelawan KPTM ini merupakan inisiatif dengan kerjasama sukarelawan Al-Falah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM. Omar Teh dan isterinya Safiah Yeng masing-masing berusia 70 tahun yang kini terlantar tidak mampu menahan sebab apabila mereka didatangi kumpulan sukarelawan NGO berkenaan. Lebih mengujarkan selain turut melakukan pemeriksaan kesihatan, kumpulan NGO ini turut terpanggil menghulurkan sedikit sumbangan. Masa gembira sikit. Ramai-ramai. Omar dan isterinya merupakan antara pesakit kronik yang dikunjungi sukarelawan KPTM Kota Baru dan YADIM melalui program prihatin kemasyarakatan dan khidmat sosial mereka bertujuan memberi rawatan kesihatan, nasihat dan semangat kepada pesakit. Antara pesakit yang dilawati termasuk mereka yang menghidap penyakit darah tinggi, kencing manis, angin ahmar dan gout. Rombongan sukarelawan ini akan turut melakukan pemeriksaan terhadap pesakit terbabit serta memastikan mereka menjalani pemeriksaan di hospital. Kira-kira 30 jururawat terlibat dalam program berkenaan bersama 7 pensyarah KPTM Kota Baru yang bergerak dari rumah ke rumah. Ya, iaitu kita datang kat sini untuk memberi khidmatlah kalau boleh dan tunjuk ajar serta nasihat kepada pesakit-pesakit yang kita telah kenal pastilah. Usaha murni itu turut disambut baik pemimpin tempatan termasuk pemangku Ketua UMNO bahagian Tumpat Datuk Rosti Abdul Aziz. Beliau dan isteri turut serta turun sendiri menyampaikan sumbangan antaranya berupa lamping pakai buang.
Rakan program ini juga sebenarnya mendedahkan pelajar-pelajar yang akan keluar nanti terlibat secara langsung dalam bidang perubatan. Mereka dapat mendedahkan situasi sebenar pesakit dan masyarakat yang memerlukan rawatan pada masa-masa hadapan. Baiklah saudara, nampaknya itu sahaja paparan dari Kelantan yang dapat kami kongsikan hari ini. Untuk laporan berita seterusnya kembali bersama rakan penyampai Farhatul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Suzila. Dan seterusnya, Terengganu memperuntuk RM1.5 juta bagi memulakan kerja-kerja baik pulih benteng dan menambak pantai untuk menghalang hakisan pantai yang lebih serius di sepanjang dua pantai utama negeri itu. Esko Infrastruktur Negeri Insinyur Rosli Uthman mengakui projek tersebut akan dimulakan dalam tempoh terdekat dan peruntukan tersebut telah disediakan Jabatan Parit dan Saliran JPS. Kerajaan negeri melalui JPS telah menjalankan kajian terperinci di dua pantai utama iaitu di Pakar Dungun dan Seberang Takir, Kuala Terengganu bagi tujuan tersebut. Kedua-duanya mengalami kerosakan yang serius akibat hakisan dan boleh mengancam keselamatan penduduk. Yang mana kerja-kerja menyiapkan dokumen tender sedang dalam proses dan bila selesai nanti akan dipanggil akan diiklankan untuk tender proses. Bagi kawasan Tok Gelam, bersebelahan kawasan sekarang memang ada projek JPS sedang berjalan. Cuma akibat kesan hakisan pantai ini, skop kerja tu dipanjangkan supaya merangkumi kawasan yang terlibat teruk oleh hakisan pantai tersebut. Kerajaan negeri turut meluluskan beberapa penempatan baharu yang lebih selamat kepada penduduk yang terlibat dengan hakisan pantai di dua kawasan tersebut. Beberapa kawasan lain yang terbabit dengan hakisan pantai juga sedang dikenal pasti dan pembaikannya akan dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan. Ini termasuk menaik taraf benteng penahan ombak di sepanjang Pantai Besut. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Bantuan Sepengetahun Baharu Cina di Kemasik, Kemaman. Pusat Transformasi Bandar UTC yang ke-11 dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Sungai Petani, Kedah untuk mengikuti detik pelancarannya langsung bersama Syaril Sarabuddin. Baik, Syaril, silakan. Terima kasih Farhatul di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Inilah dia keunikan di Sungai Petani, Kedah yang mana UTC telah pun secara rasminya disempurnakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru saja beberapa saat yang lalu selepas Datuk Seri Najib memberi ucapan di hadapan ribuan rakyat negeri Kedah yang datang untuk bersama-sama dengan Amat Berhormat Perdana Menteri menyaksikan upacara penuh simbolik perasmian UTC di Sungai Petani, Kedah. Kalau tadi dalam ucapan Yang Amat Perdana Menteri pastinya pelbagai perkara telah pun dilahirkan, terutamanya idea kerajaan mewujudkan UTC dalam pada nak memberikan kemudahan kepada rakyat seluruh negara. Ini merupakan UTC ke-11 yang dilancarkan sejak 2012 yang lalu. Telah pun 11 UTC dilancarkan dan insya-Allah pada tahun ini jelas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 9 lagi dalam perancangan. InsyaAllah genap 20 UTC bakal diwujudkan menjelang hujung tahun ini. Itu antara yang telah pun diperkatakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan pada ketika ini saya nak bersama dengan beberapa rakyat ataupun orang Sungai Petani yang nyata teruja sebenarnya apabila UTC ini diwujudkan. Kalau saya boleh bersama dengan pasangan suami isteri ini, namanya bang? Nama saya Saleh bin Lat. Cik Saleh ya? Ya. Okey, puan nama apa tadi? Cik Su binti Syari. Cik Su Okey, abang dulu dah masuk ke belum UTC ni? Baru sekejap tadi saya masuk tengok dah. Okay. Bagaimana tengok? Seronok ke dengan gabungan jabatan-jabatan bawah satu bumbung ke? Ya, alhamdulillah saya rasa cukup bagus sekali lah apa yang saya tengok pada petang ni. Yang mana segala banyak agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan di bawah satu bumbung. Yang mana ini untuk bagi kemudahan khas kepada rakyat Sungai Petani lah. Rakyat kena Kedah hanya Sungai Petani.
Ya. Okay. Puan, dekat sikit Puan. Okey. Puan dah masuk dalam dah tengok. Dah masuk dah. Tapi belum menggunakan perkhidmatan lagi. Belum. Pengalaman Puan sebelum ni, kalau di Kedah kita ada Alstar pun ada UTC juga. Pernah ke UTC Alstar? Tak pernah. Tak pernah juga. Tapi UTC di Malaysia ni kat mana pernah pergi? Kat Sabah. Kat Sabah. Bagaimana? Okey Puan, tengok kamera sikit. Okey, bagaimana melihat idea kepada kewujudan UTC ni? Semua jabatan di bawah satu bumbung. Baguslah usaha NFT kerajaan untuk rakyat, memudahkan segala urusan dari jabatan kerajaan, swasta dan NGO tu pada kira-kira eloklah, baik, baguslah untuk kemudahan rakyat. Sebab sekolah kemudahan terdapat sini, ruang niaga, ruang makan apa semua ada. Tak payah pergi tempat lain dah. Di bawah satu bumbung. Kalau sebelum ni bang, kalau nak buat kad pengenalan semua jauh-jauh no? Memang jauh-jauh lah sebab JPJ, polis apa sadar memang tempat dia jauh-jauh lah. Tapi walau macam mana pun kita terpaksa. Tapi apabila dah ada UTC ni, kita begitu orang kata mudah lah untuk menyelesaikan segala urusan yang bersangkut paut lah. Terima kasih lah. Saya rasa ini ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan yang mana begitu prihatin kepada rakyat Kedah. Khas Sungai Petani lah. Terima kasih banyak. Okey, baik. Akhir sekali Kak, mungkin ramai lagi kawan-kawan kita dekat luar sana tak tahu apa itu UTC dan juga tak pernah main apa itu UTC. Puan dah ada kat sini, habaq sikit no? Datangkah dari UTC ni segala kemudahan dari kejaraan semuanya ada, kerajaan semua ada. Semua jabatan dari USADA, JPJ, immigration, nak buat kad pengenalan, nak tukar kad pengenalan, semua dapat ada. Semua ada. Senanglah. Senang, jimat masa. Okey. Sebab operasi pun sampai pukul 10 malam kan? Ya, betul. Satu Ahad buka kecuali cuti umum lah. Ya, kalau siang tu tak sempat tu malam boleh datang lah. Sebab sampai pukul 10 malam memudahkan lah. Terima kasihlah usaha inisiatif kerajaan ni. Prihatin untuk rakyat ni. Terima kasih. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih banyak bang. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey, jadi inilah dia. Orang Sungai Petani sendiri memang rasa bersyukur kerana UTC ni ada. InsyaAllah kita harapkan banyak lagi UTC dapat diwujudkan di lokasi-lokasi terpilih di seluruh negara. InsyaAllah hari ini dirasmikan di Sungai Petani. Esok akan dirasmikan sebuah lagi UTC iaitu di Labuan. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Dan inilah dia perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan ketika ini. Yang membuat Perdana Menteri sedang dalam perjalanan untuk melawat sendiri di UTC ini. InsyaAllah kita akan bawakan gambarannya dalam berita jam 8 malam ini. Sekian daripada saya secara langsung dari Sungai Petani Kedah. Kembali bersama rakan setugas di studio. Faratul, silakan. Baik, terima kasih Syaril. Langsung dari Sungai Petani Kedah sebentar tadi. Baik, kita ke laporan seterusnya. China menghantar satu kapal baru ke Lautan Hindi Selatan bagi membantu meneruskan misi mencari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang kini dalam fasa kedua pencarian. Fasa kedua itu melibatkan tambahan kawasan pencarian seluas 60,000 km persegi. Cuaca panas dan keadaan laut di Lautan Hindi yang tidak bergelora ketika ini akan memudahkan lagi misi pencarian tersebut. Kita dah habis misi fasa pertama iaitu 60,000 square kilometer search. We are actually entering into the second phase, 60,000 lagi, 60,000 square kilometer search yang tambahan. Kesemua jumlah kawasan yang kita akan cari 120,000 square kilometer. So saya rasa MH370 ini merupakan satu misi utama MOD untuk kita melaksanakan misi pencarian ini. Kehilangan sebuah alat pengesan sonar yang digunakan dalam operasi pencarian MH370 di Lautan Hindi selepas bertembung dengan lumpur gunung berapi di dasar laut baru-baru ini tidak menghalang komitmen Malaysia, China dan Australia meneruskan pencarian. Datuk Seri Liau Tiong Lai menyatakan demikian selepas Majlis Edaran PAC cenderahati kepada penumpang KTM Berhad sempena Tahun Baharu China di Kuala Lumpur Sentral. Kementerian Pengangkutan bakal bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi mempertingkat pemantauan dan saringan di semua lapangan terbang antarabangsa di seluruh negara sebagai langkah berhati-hati mengawal penularan virus Zika. Malaysia Airports Holding Berhad MAHB diarah melaksanakan langkah tersebut berkuat kuasa serta-merta.
Antara yang akan dilakukan termasuk pemeriksaan suhu badan di pintu masuk antarabangsa terutama bagi pelawat asing yang datang atau rakyat Malaysia yang pulang dari 26 negara yang diisytihar wabak virus Zika. Selain Amerika Syarikat, negara-negara tersebut terletak di Amerika Selatan dan Caribbean. So because virus Zika ni apabila dapat penyakit ni akan demam panas. So kita akan detect and all the entry point dengan lebih ketat untuk pastikan bahawa semua passenger yang masuk dari segi kesihatan mereka akan dipantau. KTM Berhad menawarkan diskaun tiket perjalanan dari 25 hingga 30% bagi perkhidmatan tren elektrik ETS sempena perayaan Tahun Baharu Cina. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai, selain pemberian diskaun, KTMB turut menambah bilangan perkhidmatan ETS dari 32 ke 39 perkhidmatan berikutan peningkatan jumlah penumpang. Pemberian diskaun 25% adalah untuk semua destinasi, manakala diskaun 30% terhad bagi laluan Butterworth, Bukit Mertajam dan Nibong Tebal menuju ke KL Central bermula hari ini sehingga 14 Februari. Orang ramai digalakkan menggunakan perkhidmatan train bagi mengelak kesesakan lalu lintas dan mengurangkan kadar kemalangan sempena musim perayaan. Oleh itu, apabila kita menggalakkan menggunakan perkhidmatan kereta api, ia adalah satu perkhidmatan yang lebih canggih, lebih selamat dan lebih orang kata dapat lebih cepat dan tepat di masa. Saya harap perkhidmatan kereta api dalam negara kita dapat terus dipertingkatkan. Kementerian Pengangkutan bersama dengan KTMB kita sedang berusaha gigih untuk memastikan perkhidmatan kereta api dalam negara kita ditingkatkan dari masa ke semasa. Datuk Seri Liao sebelum itu mengedarkan 1,500 pak cenderahati kepada penumpang KTMB sempena perayaan Tahun Baharu Cina di KL Central. Bermula hari ini sehingga 14 Februari depan, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD meluluskan 16 permit bas tambahan di Melaka sempena sambutan Tahun Baharu Cina. Daripada angka itu, 8 permit diberikan melibatkan perjalanan ke timur, 5 perjalanan ke selatan dan 3 perjalanan ke utara. Dan kita dapati tinjauan kita di kaunter-kaunter tiket, kita dapati tiket bagi perjalanan 4, 5 dan 6 telah pun kehabisan. Manakala bagi tarikh 7, 8 dan 9 masih lagi boleh didapati dan saya difahamkan 70% daripadanya telah pun dijual. Dan daripada ini kita dapati perlunya ada penambahan. Beliau sebelum itu mengadakan pemeriksaan bas ekspres di Terminal Bas Melaka Sentral. Dalam pemeriksaan kali ini, 30 bas diperiksa dan 2 bas diberikan notis di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 kerana jadual tambang tidak mematuhi syarat ditetapkan. Setakat ini, tiada tindakan diambil terhadap pemandu atau pengusaha bas sepanjang pemeriksaan. Juga tiada kegiatan ulat tiket dikesan dan semua transaksi jual beli tiket dijalankan secara berkomputer di 35 kaunter tiket sah yang beroperasi di terminal bas ini. Baik, untuk laporan lintas langsung dari Sarawak, terus sahaja langsung ke RTM Kuching bersama Amran Tutbe. Amran, silakan. Terima kasih Fahatul di Angkasa Puri. Penubuhan Jawatan Kuasa Pusat Sehenti Remaja Hamil OSTPC di setiap hospital bahagian di negeri ini berjaya mengurangkan jumlah kes pembuangan bayi berbanding negeri-negeri lain. Pusat Berbentuk Pelindungan dan Rehabilitasi Remaja Hamil tersebut juga telah berjaya membela kebajikan anak dan remaja terbabit. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga, Datuk Fatimah Abdullah menyatakan ramai remaja tersebut mempunyai kerjaya dan ada yang masih menyambung pendidikan hingga ke tahap diploma. Katanya sejak diwujudkan pada Oktober 2014, OSTPC telah menjadi sebuah institusi yang menyediakan pelbagai perkhidmatan daripada agensi dan jabatan kerajaan secara menyeluruh. Ia meliputi pendidikan agama dan moral, kemahiran keibubapaan, akademik, kesihatan, latihan kemahiran serta kaunseling bersama pelatih dan keluarga.
Ditemui media selepas satu majlis yang diadakan di Telaga Air Kuching, beliau juga mengalu-alukan mana-mana badan bukan kerajaan, NGO, untuk turut serta membantu mengurangkan kadar remaja hamil di negeri ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Fatimah memberitahu bahawa kerajaan sentiasa menggalakkan golongan wanita untuk merealisasi serta memartabat penglibatan mereka dalam pelbagai bidang kerjaya. Sehubungan itu, melalui Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak mengambil inisiatif melatih golongan dan ibu tunggal dengan menawarkan pelbagai kursus secara percuma. Ditemui pemberita pada majlis perasmian Pasar Hasil Kerja Tangan serta kursus urutan dan spa di Wisma Wanita Kuching, Datuk Fatimah berkata golongan wanita dan ibu tunggal perlu merebut peluang bagi menambah pendapatan keluarga. Ini sekaligus mempertingkatkan jumlah penglibatan wanita dalam bidang ekonomi, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sarawak. Kursus tersebut dikendalikan oleh Moswell Sdn Bhd dan Rafflesia Wellness Sdn Bhd, melibatkan kemahiran jahitan kreatif, kursus masakan, kursus kecantikan dan kursus urutan dan spa. Terdahulu pengarah urusan Moswell Sdn Bhd, Fuli Chai Gwetli, dalam ucapan aluannya berkata, Pasar Hasil Kerja Tangan merupakan program perintis bagi menjana pendapatan dengan cara home-based business. Ia sebagai langkah permulaan mudah bagi mereka yang ingin menceburkan diri dalam dunia perniagaan. Manakala pengarah urusan Rafflesia Wellness Sdn Bhd, Shirley Eddy, pula memberitahu kandungan kursus yang ditawarkan oleh pihaknya membantu peserta memahami dan menambah pengetahuan mengenai bidang spa secara am. Ini bagi memastikan rawatan-rawatan adalah mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan untuk mengelak sebarang kemudaratan terhadap kesihatan diri dan orang lain. Sebuah projek tanaman getah berkelompok di kawasan Sungai Bawang, Selangau berkeluasan 67 hektar telah dilancarkan. Ia bagi membangunkan tanah terbiar penduduk dengan penanaman getah bagi menjadikan tanaman ini sumber pendapatan utama mereka. Menurut Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk John C. Kitayai, projek bernilai lebih RM900,000 ini melibatkan penyertaan selama 37 keluarga peserta. Jadi kita harap dengan penanaman getah ini nanti akan menaikkan status ekonomi terutamanya rakyat di luar bandar, seperti yang telah kita hendak kepada rakyat untuk ada high income ekonomi. Sebanyak lebih 30,000 batang pokok getah akan ditanam melalui program ini. Keseluruhan projek bermula dari pembersihan tapak projek, penanaman, pembajaan dan penjagaan pokok akan dijalankan oleh pihak kontraktor selama 5 tahun 6 bulan sebelum projek ini diserah kembali kepada peserta. Datuk John Siki yang ditemui media pada majlis pelancaran projek tersebut di kawasan Sungai Bawang menambah rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman yang mempunyai sumber pendapatan yang terhad akan mendapat manfaat langsung daripada program ini. Jelasnya, projek ini merupakan projek ketiga seumpamanya dilancarkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kakus. Di Kuching, Pasar Malam Taman Kenyalang misalnya sentiasa menjadi tumpuan utama masyarakat Cina saban tahun sebagai salah satu aktiviti yang dilakukan bersama ahli keluarga sebelum sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Menurut Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP), Datuk Seri Senator Dr. Sim Kui Hian, Pasar Malam Taman Kenyalang menjadi pilihan bagi mendapatkan pelbagai jenis barangan keperluan menyambut Tahun Baru Cina. Because in this place you have all the decorations, you have all the cookies, you have all the food and the flowers, as well as all the others necessary for your Chinese New Year's. Beliau ditemui pemberita ketika mengadakan tinjauan mesra sempena perayaan Tahun Baru Cina di Taman Kenyalang, Kuching. Sementara itu, mengulas mengenai Tahun Monyet, Datuk Seri Senator Dr. Sim berharap tahun ini membawa nasib yang lebih baik kepada semua. Even though they're very naughty, but it's supposed to bring us good luck. And the country as a whole, we need to bring everybody together in a very united way, and we need to face the economic downturn. Sementara itu, pengunjung yang ditemui RTM turut berkongsi kegembiraan menyambut Tahun Baru Cina. Saya rumah ada itu open house. Okay. Open house. My friend sama datang, saya community banyak member datang pun. Iya, tiap-tiap Tahun Baru sini banyak orang. Oh, saya sendiri
Ada beli sikit-sikit barang lah. Belum lagi mau meriah lah. Sementara itu, keadaan ekonomi yang tidak menentu menjelang sambutan Tahun Baru Cina tidak menjejaskan semangat dalam kalangan masyarakat Cina untuk meraihkan perayaan itu. Pengerusi Persatuan Lembaga Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Kuching Semarahan, Liu Tindiong, ketika ditemui RTM berkata, masyarakat Cina bersedia sepenuhnya menyambut ketibaan perayaan itu. Jelasnya Tahun Monyet melambangkan keberanian dan sukakan cabaran. Ini monyet, especially dalam legenda, legenda ini Cina, khususnya dalam novel The Journey to the West. I think monyet is been portrayed as a very good leader, adventurous, innovative, and also very brave to overcome, mengatasi segala masalah untuk mencapai cita-cita. Tambah beliau, dari sudut kepimpinan, mereka yang lahir dalam Tahun Monyet bakal menjadi seorang ketua yang baik yang mampu mengatasi cabaran mendatang. Baiklah, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Fahatul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Amran dari Kuching, Sarawak. Meningkatkan sokongan golongan muda kepada kerajaan negeri dan membantu masyarakat menghadapi tekanan kenaikan kos sara hidup. Itu azam Menteri Besar Kedah yang baru, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah. Wartawan Rozainida Zainul menemu bual Datuk Seri Ahmad Bashar di kediamannya di Alustar. Okay, Datuk. Terima kasih Datuk atas terima kunjungan kami ni dan juga tahniah daripada RTM ya. Okey, tahniah atas pelantikan ni dan soalan saya, apakah wawasan dan aspirasi yang Muhammad Datuk atas pelantikan Datuk sebagai Menteri Besar ni? Terima kasihlah kerana pelantikan telah pun selesai. Apa yang perlu saya lihat ialah yang pertama sekali untuk memastikan janji Barisan Nasional pada rakyat negeri Kedah itu perlu ditunaikan, dan saya akan melihat kerana ini adalah janji. Bila janji kita mesti tunai. Jadi sebab itu janji ini juga saya akan lihat untuk kita laksanakan walaupun dalam apa keadaan sekalipun, kerana kita berjanji semasa kita untuk mendapat sokongan. Dan lainnya ialah saya nak supaya masa depan negeri Kedah, kerana itulah yang diharapkan oleh rakyat negeri Kedah untuk melihat perubahan-perubahan setelah sekian lama apabila di Kedah ini diperintah oleh pihak pembangkang. Jadi itu harapan yang amat tinggi rakyat Kedah kepada kerajaan Barisan Nasional khususnya. Jadi saya nak melihat supaya dalam tempoh yang ada ini untuk kita pastikan supaya segala bentuk yang boleh membawa kepada perubahan bagi segi pembangunan, bagi segi pendapatan rakyat negeri Kedah ini nak saya laksanakan, insya-Allah. Apakah perancangan yang ada pada pemikiran itu dan juga golongan sasaran yang Datuk akan beri tumpuan? Saya melihat pertama sekali ialah anak-anak muda, Y generation ni. Ya. Jadi ini perlu kita lihat kerana mereka ini adalah yang akan mewarisi kepimpinan bersama-sama untuk membangunkan negeri. Jadi golongan sasar ini harus kita lihat dan bawa mereka untuk mengetahui apakah bentuk kerajaan yang nak saya bawa ini, supaya mereka dapat melihat bagaimana kesungguhan kerajaan untuk membawa mereka bersama dan juga kumpulan-kumpulan pertengahan yang lain. Datuk sebagai bekas Timbalan Menteri KPD NKK, Datuk saya tahu dalam keadaan ekonomi sekarang, apa perancangan atau inisiatif yang Datuk akan lakukan khususnya di Kedah lah sebagai Menteri Besar untuk membantu rakyat yang ekonominya banyak terjejas sekarang ni?
Dalam sudut ekonomi ini memang yang penting sekali, sebab itu saya kata kita perlu ada pembangunan. Bila pembangunan ada di negeri Kedah, dan saya yakin Kerajaan Persekutuan akan membantu, bila ada pembangunan bermakna kata ada income ataupun pengaliran kewangan di negeri Kedah. Daripada situ rakyat akan mendapat manfaat daripada pembangunan. Kerana melalui pembangunan inilah saya yakin dan saya percaya apa juga yang nak kita lakukan supaya rakyat akan merasai. Jadi walaupun dalam keadaan ekonomi hari ini ataupun dalam keadaan kos sara hidup hari ini, tapi percayalah, saya yakin Kerajaan Persekutuan melihat perkara ini begitu serius, dan dalam bentuk sebagai Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Pembangunan, memang itulah menjadi agenda utama kementerian sebenarnya untuk melihat supaya kos sara hidup ini dapat kita pastikan meringankan beban pengguna. Pelbagai telah dilakukan oleh kementerian, dan insyaAllah Kerajaan Negeri akan bersama-sama dengan kementerian dan Kerajaan Persekutuan untuk melihat supaya rakyat akan merasai beban daripada kos sara hidup ini dapat sama-sama kita atasi. Okay, Datuk, seterusnya di bawah kepimpinan Datuk, sudah pasti akan ada kepimpinan Exco baru, mungkin dalam perancangan Datuk ke, atau ada perubahan atau rombakan dalam Exco yang dipikirkan? Saya masih belum melihat lagi, dan insyaAllah dalam masa yang terdekat ni, sekiranya ada keperluan-keperluan itu akan saya fikir kemudian lah. Kemudian mungkin dalam tempoh yang terdekat, kalau paling cepat tu ialah minggu depan, kerana kita juga perlu ada buat sesuatu, kerana dah 14 hari dah episod ini berlaku. Jadi secepat mungkin. Okay, terima kasih banyak Datuk atas beri ruang masa kat kami. Terima kasih. Baik, usaha mengatasi masalah karah padi menjadi fokus berita dari utara tanah air, dan untuk mengetahuinya kita berlintas langsung bersama-sama Nur Aziah Ahmad di studio berita RTM di Kanga Perlis. Silakan. Terima kasih rakan penyampai Farhatul di Studio 3 Angkasa Puri. Penyakit bawaan kulat yang menyebabkan karah padi telah menjejaskan pendapatan hampir 296,000 pesawah di negara ini, sekaligus menjejaskan pengeluaran beras negara. Keadaan itu turut menggugat dasar jaminan bekalan makanan negara yang diperkenal pada 2008. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, komited menangani masalah itu dengan menjalankan penyelidikan. Terbaharu, penyelidik MARDI menghasilkan varieti padi yang rintang terhadap penyakit karah. MARDI Siraj 297 mampu menjadi alternatif terbaik kepada pesawah, terutama dalam kawasan serangan penyakit karah yang serius. Menurut Pengarah Pusat Penyelidikan Padi dan Beras MARDI, Dr. Zainal Abidin Hassan, hasil penilaian di peringkat multilokasi kawasan jelapan padi sejak 3 tahun lalu, MARDI Siraj 297 terbukti bukan sahaja bersifat rintang terhadap karah, malah ia memberi hasil yang tinggi dan stabil pada pelbagai bentuk persekitaran. MARDI Siraj 297 ini diisytihar ataupun dilancarkan untuk digunakan oleh petani dengan tujuan untuk kita nak mengatasi masalah, pertamanya adalah masalah dari segi serangan kepada penyakit, dan MARDI Siraj 297 ini lebih tahan kepada penyakit. MARDI Siraj 297 dihasilkan melalui kaedah kacuk ulang antara baka padi wangi MRQ76 dengan titisan padi P446. Varian itu dikategori sebagai beras panjang kerana ia mempunyai tekstur rasa nasi yang lembut. Antara pesawah di utara tanah air yang menjalankan percubaan benih padi Siraj 297 itu ialah Rusnizam Nordin. Beliau mula menggunakan benih padi itu di tapak sawahnya pada musim yang lalu dan mampu memperoleh hasil yang tinggi berbanding varieti lain. Padi ni saya nampak ada potensi juga untuk diketengahkan, sebab saya ada bawa baru ni.
Semalam baru harvest yang saya punya, dapat 8.5 tan juga per hektar. Jadi saya rasa kalau benda ni bolehlah diketengahkan untuk menggantikan varieti-varieti lain yang telah lama yang berada di pasaran sekarang ni. Seorang lagi pesawah yang turut mencuba varieti padi baharu itu ialah Jaafar Zakaria yang telah mengusahakan sawah hampir 20 tahun. Dari segi pandangan saya, padi Sirah 297 ni nampak tu memang ada potensi lah. Ketahanan penyakit dia pun rintang, penyakit karah, penyakit ulat apa. Lepas itu dengan ketahanan kurang rebah lah. Hasil juga yang potong kemarin ni memang 2 tan lebih lah, satu olong kedah ni. Majlis Pengisytiharan Padi Mardi Siraj 297 disempurnakan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalullah semalam. Turut hadir Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man dan Ketua Pengarah Mardi, Datuk Dr. Sharif Harun. Mardi Siraj 297 mampu meningkatkan hasil padi sehingga hampir 2 kali ganda, iaitu 8.6 metrik tan setiap hektar. Berbanding varieti sebelum ini, iaitu MR263, pengeluaran padi di seluruh negara secara purata hanya mampu menghasilkan 4.8 metrik tan sehektar, manakala di negeri ini pula 5.6 metrik tan sehektar. Keputusan itu hasil siri ujian penanaman di beberapa kawasan jelapan padi di Kedah, Perak, Selangor dan Perlis sejak 2013. Sekian paparan berita dari Kanga Perlis. Untuk berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Farhatul. Terima kasih Nur Aziah dari Perlis petang tadi, dan seterusnya untuk mengikuti laporan cuaca terkini seluruh negara, kita bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Khairuddin Saari. Silakan. Terima kasih rakan yang Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Kita mulakan info cuaca petang ini dengan meninjau corak tiupan angin serantau. Perbezaan tekanan yang terlalu signifikan antara latitude yang lebih ke utara berbanding kawasan yang sangat aktif di latitude yang lebih ke selatan menyebabkan tiupan angin memecut agak laju memasuki ruang rantau negara kita melalui perairan Laut Cina Selatan ini, yang lazimnya boleh memberikan keadaan cuaca lembap berterusan di timur semenanjung. Selain itu turut mendedahkan kawasan perairan sekitarnya kepada keadaan yang bergelora. Sehubungan itu, amaran yang kencang laut bergelora kategori ketiga masih lagi dikekalkan untuk kawasan perairan Kondor, Reef North, Layar-Layang seperti yang diwarnakan merah ini, di mana angin kencang dengan kelajuan boleh melebihi 60 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian melebihi 4,5 meter di kawasan perairan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk pekerja-pekerja di pelantar minyak. Amaran angin kencang laut bergelora kategori kedua turut dikekalkan untuk kawasan perairan Samui dan juga Palawan yang turut melibatkan kawasan perairan Kelantan dan juga Terengganu, di mana angin kencang dengan kelajuan 50 hingga 60 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 4,5 meter di kawasan perairan ini pula adalah turut berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran angin kencang laut bergelora kategori pertama pula masih lagi berkuat kuasa untuk kawasan yang berada pada latitude yang lebih ke selatan seperti yang diwarnakan kuning ini, yang turut melibatkan kawasan perairan Pahang, Timur Johor, sepanjang kawasan perairan Negeri Sarawak, kawasan perairan wilayah Persekutuan Labuan, begitu juga untuk sepanjang kawasan perairan di barat Sabah, di mana angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3,5 meter di kawasan perairan ini pula adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, juga kepada aktiviti rekreasi dan juga sukan laut. Berikutan tiupan angin yang konsisten kencang yang dijangka semakin meningkat ini turut mendedahkan kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan Timur Johor kepada risiko untuk ditingkatkan kepada amaran laut kategori ketiga, di mana angin kencang boleh melebihi 60 km sejam dan ombak boleh mencapai ketinggian melebihi 4,5 meter, dijangka bermula esok dan dijangka boleh berlarutan sehingga Selasa depan 9 Februari 2016. Dalam tempoh yang sama, kawasan perairan di timur semenanjung ini adalah turut terdedah kepada kejadian air pasang besar yang boleh meningkatkan paras ketinggian air laut terutamanya di kawasan pantai sehingga 1,5 meter. Untuk keadaan cuaca semasa melalui paparan gema radar ini, hujan masih lagi dicerap sedang berlaku agak tertumpu di timur semenanjung. Hujan beserta ribut petir juga ketika ini sedang berlaku di negeri Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak, begitu juga untuk barat negeri Johor, di mana ia dijangka semakin bergerak menuju
ke kawasan perairan menjelang senja ataupun awal malam nanti. Hujan juga ketika ini juga sedang berlaku, tetapi hanya di 1-2 kawasan yang melibatkan daerah Sipitang untuk bahagian pedalaman Sabah. Bahagian-bahagian lain di negeri Sabah termasuk juga untuk Persekutuan Labuan berada dalam keadaan yang cerah. Hujan juga ketika ini sedang berlaku hampir di kesemua bahagian di negeri Sarawak, tetapi hanya di 1-2 kawasan di mana ia dijangka semakin bergerak dan tertumpu di tengah negeri Sarawak ini menjelang malam nanti sebelum berakhir di kawasan perairan. Seterusnya, kita ikuti pula tinjauan keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sehati sejiwa. Terima kasih Khairuddin dari Met Malaysia. Sebentar tadi, pembayaran cukai tanah secara nominal kepada semua jenis sekolah di Melaka akan diberikan kerajaan negeri sekiranya memenuhi syarat iaitu bagi tujuan sekolah. Setakat ini, permohonan 2 sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC telah diluluskan dengan hanya perlu membayar RM1 sahaja. Dan kita juga meluluskan tanah ini telah di-convert untuk kegunaan sekolah. Untuk kegunaan sekolah ni sampai bila-bila lah untuk mendidik anak-anak kita, dan pada masa yang sama kita memberi berbagai bentuk insentif. Nanti peruntukan nanti Datuk Lim akan umumkan. Itu kita serah kepada MCA. Beliau bercakap demikian selepas menyampaikan sumbangan sempena sambutan Tahun Baharu Cina kepada murid-murid SJKC Lee Jen. Sementara itu, pengerusi MCA Melaka, Datuk Lim Ban Hong berkata, sebelum ini sekolah-sekolah di negeri ini dikenakan bayaran cukai tanah berdasarkan keluasan tanah dan mukim. Jadi sekiranya ada tanah-tanah yang diguna untuk tujuan sekolah dan dia perlu membayar cukai, kerajaan negeri memang bersedia untuk memberi pembayaran cukai nominal kalau tanah itu digunakan sebagai tujuan sekolah. Jadi saya minta mereka bolehlah mengemukakan permohonan dan juga bagi satu salinan kepada saya. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM akan terus melakukan rondaan dan operasi yang telah dirancang walaupun berlakunya pengubahsuaian bajet 2016. Timbalan Panglima TLDM Laksmana Madya Datuk Anuri Hassan mengakui pihaknya tidak berkompromi dan mengambil mudah dalam menjaga keamanan negara, terutama melibatkan operasi persempadanan perairan Malaysia. Kita masih mengekalkan operasi-operasi, khususnya operasi TLDM, kerana kita yakin bahawa segala perbelanjaan dan perancangan yang terancang dan bijak kita akan dapat optimumkan, apa juga meningkatkan kesiagaan aset-aset TLDM dan juga operasi-operasi yang kita laksanakan, dan dalam masa yang sama untuk meningkatkan kebajikan anggota dan warga TLDM. Beliau ditemui selepas menyempurnakan majlis pemakaian pangkat di KD Seri Gombak. Seramai 5 pegawai kanan dan 72 anggota lain-lain pangkat menerima kenaikan pangkat masing-masing. Baik, laporan itu tadi mengakhiri N5. Saya Farhatul Asyati Osman. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.